Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Okey, tadi pertama kita sebut selain daripada menahan lapar, makan, minum dan syahwat, kita larang diri kita daripada kata-kata palsu atau pembohongan kerana menyebabkan nilai puasa kita tak ada. Kan, orang tak ada keperluan, tak ada sebarang hajat untuk seorang tu meninggalkan puasanya, makan minum dia. Baik. Siapa tinggi buat? Tu nampak tinggi tak tinggi, nampak? Dia tinggi satu benda, kuat pun satu benda lain. Baik. Kedua, antara perkara yang ditinggalkan ketika berpuasa adalah al-laghwu war-rafathu. Al-laghwu, lagha, benda itu benda sia-sia. War-rafathu, kata-kata yang lucah ataupun dia istilah rafas ni kata-kata yang bawa persetubuhan lah. Anything yang bawa pada benda berkenaan ditinggalkan. Atau bukan persetubuhan pun, kata-kata yang sedemikian ditinggalkan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, laisa siyamu minal akli wasyarabi. Bukanlah berpuasa itu hanya daripada makan dan minum sahaja. Bukanlah berpuasa itu hanya daripada makan dan minum sahaja. Innamas siyamu minal lagwi war-rafathi. Hanya sahaja puasa itu ada daripada perkara sia-sia dan juga perkara yang kelucahan. Fa in sabaka ahadun, jika mencela kamu sesiapa, au jahila alaika, atau dibuat benda yang tak patut, ignorance terhadap kamu, faqul inni shaim, maka katakanlah aku berpuasa. Orang kadang potong queue kita ke dan sebagainya, jangan layan, jangan kita panjangkan tajuk. Itu tajuk asal. Sebab tu puasa tu bukan hanya setakat menahan makan dan lapar dan dahaga, makan dan minum, tapi menahan diri daripada sibuk dengan harga diri kita lah, apa sebagainya lah, pasal tinggalkan. Kerana itu datang amaran yang keras daripada Nabi SAW bagi siapa yang melakukan perkara-perkara buruk ini. Lalu bersabda, baginda yang benar lagi dibenarkan, yang tidak berkutat daripada hawa nafsu. Nabi kata, rubba sha'imin, banyak orang yang berpuasa, hazzuhu min siyamihi, habuannya daripada puasanya hanyalah al-ju' wal atash, lapar dan dahaga sahaja. Dia tak dapat pahala apa-apa, dapat lapar dahaga sahaja. Dan sebab itu adalah, barang siapa melakukan perkara itu tidak faham akan hakikat puasa yang diperintahkan kepada kita oleh Allah SWT, dan dia dihukum Allah Ta'ala dengan itu, dengan diharamkan ganjaran dan pahala puasa. Sedangkan puasa itu penting. Puasa itu adalah sangat penting. Dalam hadis nama dia siapa? Tolak Habib Baidillah ke? Okey, dalam hadis okey, dalam Khatir Mu'illah satu lagi, di hadis yang berkenaan dengan tajuk bila kita sempat Ramadan, pada zaman Nabi SAW dahulu, ada dua orang lelaki, dia pindah ke Madinah. Seorang bersungguh-sungguh dalam ibadat, seorang kurang bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh ni mati syahid, yang seorang lagi mati biasa lepas tahun. So bila mati dua orang tadi, salah seorang sahabat mimpi tentang mereka berdua. Zubair bin Awam, saya tak ingat, pasal saya lupa dia punya, yang saya terjemahkan tu saya letakkan nama mana. Wasama Ramadana, wasama, kejap. Masalah bila teringat kat time saya ni, baru nak tengok.
Tak ni. Nanti saya ingat balik, saya beritahu. Okey. Jadi bila dia puasa Ramadan, jadi bila salah seorang sahabat mimpi mereka berdua depan pintu syurga. So yang mati syahid masuk syurga lewat daripada yang mati biasa. So bila benda tersebut, dia bangun tidur, dia cerita pada orang ramai pun jadi confused. Sebab yang mati syahid masuk lewat, yang mati biasa masuk awal. So baginda SAW bila dengar para sahabat rasa pelik, dia berkata mimma ta'jabun. Mimma ta'jabun, daripada apa kalian rasa pelik. Jabuna. Jadi pada apa kalian rasa pelik? So baginda SAW kata pada para sahabat kata, ya Rasulullah, ini mati syahid, tapi dia masuk syurga lewat daripada orang yang mati biasa. Nabi kata, bukankah dia sempat setahun hidup lepas daripada kawan dia mati syahid? Bukankah dia sempat Ramadan dia berpuasa? Bukankah dia sempat solat sekian-sekian banyak solat? Lepas tu para sahabat kata, ya. Nabi kata, jarak di antara mereka berdua adalah antara bumi dan langit. Mana orang yang sempat puasa Ramadan, dia dapat jarakkan diri dia dengan orang yang dia mati sebelum dia dengan jarak seumpama langit dan bumi. Itu orang tu mati syahid lagi. So maksud dia, kalau dia kata seorang tu bila masuk Ramadan dapat peluang tadi, amat rugi kalau ibadah Ramadan tadi tak dapat memberikan dia apa-apa. Lebih lagi hanya kerana dia tidak meninggalkan benda-benda yang nampak pada diri dia benda tu remeh. Dia rasa dia makan, dia tahan diri daripada makan, daripada minum, tapi dalam masa sama nilai puasa dia tidak ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diharamkan Allah Taala. Dengan sebab itu para ulama ahli ilmu membezakan di antara di kalangan ahli ilmu di kalangan salafus salih dahulu membezakan di antara larangan tadi dengan makna khusus dengan ibadat lalu membatalkannya, dengan yang tidak khusus dengan ibadat lalu tak membatalkannya. Dia tak batalkan tapi tidak ada nilai. So jaga-jaga dalam perkara ni. Baik. Okey, apa dibolehkan untuk orang berpuasa? Apa benda yang kita boleh buat? Apa yang tak boleh, apa yang boleh? Okey, tidak ada syak bahawa seorang hamba yang taat memahami kitab Allah dan sunnah Rasulnya SAW, bahawa Allah Ta'ala inginkan dengan hambanya kemudahan, tidak inginkan kesusahan. Maka telah membolehkan pensyariat yang maha bijaksana telah membolehkan untuk orang yang berpuasa beberapa perkara, dan mengangkat daripada orang berpuasa tu kesempitan apabila dia melakukannya. Dan ini dibentang pada anda perkara-perkara berkenaan dengan dalil-dalilnya. Pertama, seorang yang berpuasa boleh bangun dalam subuh dalam keadaan junub. Dia bersiap sedia dalam keadaan bersih untuk solat dan sebagainya, lebih baik. Itu adalah baik. Tapi kalau dia bangun pagi dalam keadaan junub, dia cilik-cilik mata, dia junub, tapi azan subuh telah berkumandang, maka tidak ada kesalahan di situ. Dahulu di antara perbuatan baginda SAW adalah masuk pada baginda fajar dalam keadaan baginda junub daripada kerana keluarga dia, mana dengan isteri dia. Lalu dia mandi sesudah fajar dan dia berpuasa. Daripada Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah, bahawa Nabi SAW dahulu sampai kepada baginda fajar dalam keadaan baginda junub daripada kerana buat hubungan dengan keluarga baginda. Lalu baginda mandi dan berpuasa. Tidak ada sebarang kesalahan di situ. Pernah dahulu keluar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata-kata, barang siapa bangun dalam keadaan junub maka tiada puasa baginya. Maka Aisyah radhiyallahu anha telah balas balik, jawab balik, Nabi bangun dalam keadaan junub tapi baginda mandi dan teruskan puasa. So tak ada menjadi penghalang seorang tu junub dalam keadaan bangun pagi dalam junub, tidak menghalang puasa dia. Kedua, bersiwak. Itu kita sebutkan tadi berkenaan dengan pembersihan mulut, tidak ada larangan. Sabda baginda SAW, tidak, kalaulah aku tidak menyusahkan pada umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali wuduk. Dan tidak mengkhususkan Nabi SAW untuk orang berpuasa berbanding dengan orang yang tidak berpuasa. Maka padanya ada dalil bahawa orang berpuasa, siwak ni untuk orang berpuasa dan selainnya pada setiap wuduk dan setiap solat. Itu umum pada semua waktu, tak kira sebelum gelincir matahari atau selepas gelincir matahari. Cuma macam kita terangkan tentang kisah Musa AS ketika dia membersihkan mulut dia, maka Allah Ta'ala tambah pada 10 hari. Itu bukan bermaksud bahawa kita kena terikat dengan hukum berkenaan. Maka saya terangkan tadi, bau mulut orang berpuasa tadi bukan di sini, tapi daripada dalam perut dia. So tak usah sibukkan. Tapi bersiwak, kalau kita nak bersihkan mulut kita, rasa macam tebal je apa?
apa? Tak gigi. Hari pun tebal. Gosok je lah gigi, tak ada masalah. Okey. Ya, dalam perut punya bau ada, perut kat sini pun bawa tambah lagi. Baik. Ketiga, dibolehkan untuk orang berpuasa tu untuk berkumur-kumur dan juga menyedut air ke dalam hidung. Kerana bagi Nabi SAW dahulu berkumur-kumur dan menyedut air ke dalam hidung dalam keadaan berpuasa. Tapi untuk orang yang berpuasa dilarang daripada melampau pada kedua-duanya. Sebab Nabi pernah pesan kepada salah seorang sahabat, bila ajar sahabat tersebut berwuduk, Nabi kata, wa balik fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah dalam sedut air masuk dalam hidung kecuali engkau seorang yang berpuasa. Maksud kalau berpuasa jangan sedut dalam-dalam. Boleh sedut tapi jangan sedut dalam-dalam. Ketika tak berpuasa boleh sedut dalam-dalam. Disuruh sedut dalam-dalam. Faham? Okey. Keempat, untuk membuat hubungan kepada isteri, mana maksud dia inilah pegang ke, cium ke, tidak menjadi masalah untuk orang berpuasa. Telah sabit daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah sebut perkara ini, dia kata dahulu Rasulullah SAW mencium dalam keadaan berpuasa dan menyentuh tanpa berlapik ketika berpuasa. Akan tetapi baginda adalah orang paling boleh mengawal di kalangan kalian terhadap nafsu baginda. Itu kadang-kadang ada para ulama bahaskan benda ni dimakruhkan untuk orang muda, dibolehkan untuk orang tua. bukan kita cakap tau, kerana hadis dalam riwayat Ahmad. Cuma hadis ni dhaif, tapi dipakai oleh para ulama dalam memakruhkan. Sebab dia kata apa? Dia kata dalam diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, kami dahulu di sisi Nabi SAW. Lalu datang seorang lelaki, lalu dia berkata, ya Rasulullah, uqabbilu wa ana sha'im. Aku boleh cium itu isteri aku ketika aku berpuasa? Nabi kata tidak. Lalu datang seorang tua pula, faqala uqabbilu wa ana sha'im. Aku cium ketika dia tengah puasa? Nabi kata ya. Okey. Lalu fanazara ba'duna ila ba'din. Lalu kami saling pandang-pandang. Nabi berjawab kat ini tak boleh, ini boleh. Faqala, maka Nabi kata, inna syaikha yamliku nafsahu. Orang tua tu boleh kawal diri. Yang muda mungkin tak boleh kawal diri. Maka apa-apa yang membuka kepada perkara tersebut dielakkan. Okey, tapi kalau dia buat juga, dia cium bini dia kat pipi kat mana, tak ada masalah. Okey, baik. Kelima, untuk pemeriksaan darah dan juga cucukkan jarum yang tidak ditujukan dengannya untuk nutrisi. Cucuk jarum dan sebagainya, masukkan jarum dan sebagainya, kalau bukan cucuk untuk benda-benda yang bersifat nutrisi, maka tak mengapa, maka tidak membatalkan. Nanti buku 172 ada satu lagi diterangkan. Pasal balik pada asal cucukkan jarum kita ni kan, ada yang bersifat nutrisi, ada yang bukan. Ada yang masuk macam air, glukos dan sebagainya, itu membukakan puasa. Kalau pasal orang yang kadang dia tak boleh makan, akan diberi oleh doktor air melalui saluran darah, maka yang itu buka puasa. Adapun kalau macam contoh macam kamera masuk ikut perut, ikut mulut atau ikut punggung, tidak membatalkan puasa. Apa benda pemeriksaan daripada punggung ke benda kan, tidak membatalkan puasa. Dia benda yang bersifat makanan saja akan membatalkan puasa. Okey, baik. Keenam, berbekam. Okey, ini sebenarnya berbekam ni khilaf di kalangan para ulama. Kerana dahulu termasuk di antara perkara membatalkan puasa adalah berbekam. Kemudian dimansuhkan dan telah sabit bahawa daripada Nabi SAW perlakuannya ketika baginda sedang berpuasa. Bahkan ada para ulama kata, kalau orang tu dia berbekam dan dia akan pening, maka tak boleh. Kalau orang tu berbekam dan tak ada masalah, maka tak mengapa. Termasuk macam orang yang menderma darah lah, boleh dimasukkan dengan hukum yang sama. Kalau dia derma darah dan dia pingsan, maka tak boleh. Okey, dia anggap benda tu akan merosakkan puasa dia. Kerana apa yang datang dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW berbekam ketika baginda sedang berpuasa. Ada yang Nabi sebut akan berbuka puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Pernah sebutnya itu dan pernah Nabi sendiri buat. Jadi benda berkenaan, para ulama gabungkan hadis tadi dengan pengertian siapa yang kalau berbekam dia akan pingsan, tak sedar diri, maka tak boleh. Siapa yang tidak ada masalah, maka tak mengapa. Baik. Kemudian ketujuh, merasa makanan. Okay, ini dengan syarat tidak masuk ke dalam halkum. Rasa makanan dan kita ludah balik. Kerana Ibn Abbas radhiyallahu anhu ada sebut dalam satu asar yang dikatakan oleh Ibn Abbas, dan Imam Bukhari riwayatkan asar ini secara muallaq, tanpa sanad.
Ibnu Abbas berkata, la ba'sa an yadhuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim. Tidak salah untuk seorang tu merasai cuka atau sesuatu yang tidak, atau sesuatu selama mana tidak masuk ke dalam halkum dia. Maka diludah balik tak mengapa. Ini menunjukkan bahawa ada kefahaman berkenaan perkara berkenaan dan asal daripada sahabat tentang perbuatan berkenaan. Selain itu juga bercelak serta titisan ke dalam mata, dan selain kedua-duanya yang masuk ikut mata. Ini adalah perkara yang tak membatalkan puasa, tak kira sama ada dia dapat rasa titisan mata tadi dekat tekak dia ataupun tidak. Kadang-kadang ada orang titik mata, lepas tu dia sepahit dekat tekak, atau tak rasa. Tidak, dia akan masalah kat situ. Dan ini ditarjihkan oleh Syekh Islam Taimiyah dalam risalah beliau Hakikat Puasa, dan juga Ibnu Qayyim, anak murid Ibn Taimiyah, dalam kitab Zadul Ma'ad. Dan berkata Imam Bukhari dan Sahih beliau diletakkan satu, dia bawa asar. Dia kata apa? Asar tu berbunyi, walam yara Anasun, tak berpendapat Anas dan Hasan Al-Basri sebagai Ibrahim An-Nakhai pada bercelak untuk orang berpuasa sebarang masalah. Ini cara kita nak faham, dia datangkan dengan asar tadi di kalangan para sahabat dan tabi'in. Baik. Kemudian selain itu juga adalah menyiram air yang sejuk ke atas kepala dan juga mandi. Ni kadang-kadang kita dengar orang kata makruh mandi lepas zuhur, atau waktu petang ketika letih sangat tak boleh mandi. Tapi masalahnya Imam Bukhari kata dalam sahih beliau, bab mandinya orang yang berpuasa. Bab mandi orang berpuasa. Dan dibawakan asar, wa ballal Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sauban fa alqahu alaihi wa huwa shaim. Ibnu Umar dahulu dia basahkan satu kain, lepas tu dia sarung pada badan dia ketika dia berpuasa. Dan Asy-Sya'bi dahulu di kalangan tabi'in telah masuk bilik mandi awam untuk mandi sedangkan dia berpuasa. Dan berkata Hasan Al-Basri, tidak ada salah untuk seorang tu berkumur-kumur dan juga menyejukkan diri bagi seorang yang berpuasa. Dan dahulunya baginda SAW menuangkan air ke atas kepala baginda dalam keadaan baginda berpuasa, dari kerana dahaga sangat atau daripada kepanasan. Telah datang riwayat tentang perbuatan tersebut, dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga Ahmad dengan sanad yang sahih, bahawa Nabi ambil air simbah atas kepala ketika tengah berpuasa. So, mitos tentang mandi menghilangkan pahala puasa ke makruh tak ada, sebab Nabi buat. Okey, baik. Okey, apa Allah Taala kehendaki dengan kita dengan puasa tadi? Allah Taala letakkan satu garis panduan dalam ayat tentang berpuasa, ayat 185 surah Al-Baqarah, kan, yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul usra. Allah Taala ingin untuk kamu kemudahan, tak ingin untuk kamu kepayahan. So orang yang bermusafir, dia datang dalam hadis Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan orang yang bermusafir ketika dalam berpuasa. Okay, kita tak tahu, kita tak boleh tidak kena faham bahawa ini adalah rahmat ilahi. Ketika dalam kitab, dalam Quran Karim sendiri Allah Taala nyatakan, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan musafir, maka ganti pada hari lain. Dan ini kenapa Allah Taala bagi macam ni? Allah Taala inginkan untuk kalian kemudahan, tak inginkan untuk kalian kesusahan. Okay? Yang sebab itu kita kata ketika musafir tu, kalau dia kata nak berpuasa boleh, tak berpuasa pun tak apa. Tapi kalau orang tak nak berbuka ketika musafir, memang tidak menjadi masalah. Tak kira sama ada benda tersebut dengan kenderaan yang selesa atau dengan kenderaan yang susah untuk dia keadaan berpuasa. Tak kira. Musafir naik kapal terbang ke, musafir dalam keadaan naik unta ke, sama aja. Tak pernah khaskan musafir yang susah aja. Asal musafir, maka anda dah ada kemudaran untuk berbuka puasa. Nak ke tak nak, tak timbul tajuk. Sebab Hamzah bin Amr Al-Aslami telah bertanya Nabi SAW, A'asumu fis safari, A'asumu fis safari, adakah aku kena berpuasa ketika musafir? Wa kana kathirus siyami, dan dia seorang yang kuat berpuasa, banyak berpuasa. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Berpuasalah kalau kau nak, berbukalah kalau kau nak. Sebenarnya tidak ada sebarang keazimah atau kemestian. Cuma memang pernah Nabi SAW dalam peperangan timbul tajuk orang yang berpuasa letih untuk buat kerja.
maka Nabi kata orang yang tak berpuasa telah pergi dengan semua pahala. Daripada hari di mana pertempuran akan berlaku, Nabi suruh diorang berbuka terus. Sebab bimbang ketidaklaratan mereka memberi kesan kepada kerja jihad mereka. Sebab Nabi SAW suruh berbuka. Itu ikut pada keadaan lah. Baik. Nak buka puasa, tapi kalau diperlukan berbuka, dia akan buka. Okey. Baik. Okey, bila ayat Quran tu kata ganti hari lain, soalan tu nanti akan tengok masalah qada lah. Okey, kedua. Okey. Nanti kita masuk kedua. Okey, kedua masalah orang sakit. Allah Ta'ala membolehkan untuk orang yang sakit berbuka sebagai rahmat dengan orang berkenaan dan memudahkan kepadanya. Dan sakit yang bolehkan untuk berbuka ni adalah yang membawa berserta puasa tadi kepada kemudaratan diri atau bertambah sakit atau dibimbangkan daripadanya lewat untuk sembuh. Kalau puasa tadi tak mengganggu akan kesembuhan, tidak bertambah penyakit, tidak membahayakan nyawa, maka berpuasa itu adalah mesti. Sebab sakit tadi mesti sakit yang menghalang puasa, barulah kita berbuka. Bukan asal sakit je buka, Kalau sakit mesti makan ubat, dia buka. Kalau sakit tu tak boleh makan ubat, dia tak boleh buat apalah, tak perlu kita berbuka puasa. Okey, ketiga, haid dan nifas. Memang kita tahu bahawa haid dan nifas adalah perkara yang menyebabkan seorang tu tidak boleh puasa. Bukan setakat dia boleh buka, dia mesti berbuka. Bahkan tak sah dia berpuasa. Okey, tak boleh berpuasa sama sekali. Nanti akan datang penjelasan depan sikit. Kemudian orang tua yang renta serta wanita yang tua. Orang tua yang lanjut usia dan wanita yang renta dan wanita yang lanjut usia, maka mereka ni boleh berbuka. Orang tua, macam kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, orang tua dan wanita yang tua, lelaki yang tua dan wanita yang tua yang tak mampu untuk berpuasa, mereka beri makan pada kedudukan setiap hari seorang miskin. Mana yang tu yang Allah nyatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Asalnya, hukum asal yang kita sebutkan tadi memula, dia adalah untuk orang yang tak nak puasa boleh je bayar. Tapi lepas tu ayat tadi telah bertukar kepada pengertian orang yang tak boleh berpuasa, takkan boleh puasa, dia sakit dan sebagainya, maka dia bayar saja untuk satu hari dengan nilaian 600 gram makanan asasi negeri. Dibayar dan bagi pada orang miskin, cukup untuk menggantikan hari berkenaan. Dan dia tak perlu berpuasa langsung. Pasal sakit ni dua, sakit yang boleh sembuh, sakit yang tak boleh sembuh. Sakit yang tak boleh sembuh ni, yang kita tak ada harapan, doktor kata tak ada harapan untuk sembuh, so jadi orang tu bayar je lah. Macam kawan saya sebut tadi kan, kawan saya dia puasa je pergi masuk ICU, dia try puasa terpaksa masuk ICU. So untuk dia ni, tiap kali masuk Ramadan bayar je siap-siap, dia tak boleh dah puasa. Ni kata nikmat bila Allah Ta'ala berikan kita kesihatan untuk boleh berpuasa, buatlah dengan baik. Sebab bila Allah Ta'ala tarik nikmat tersebut, baru kita tahu sebenarnya ia adalah satu nikmat yang besar. Hatta para sahabat Nabi SAW dahulu, ketika sampai peringkat umur tertentu, mereka pun tak boleh nak berpuasa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 2 tahun sebelum dia mati, dia tak boleh puasa, dia bayar je. Dah tak larat untuk berpuasa. Sebenarnya bila boleh lagi puasa ni, syukurlah. Lepas tu kita sentiasa minta Allah Ta'ala berikan kita masuk Ramadan dalam keadaan sihat walafiat. Sebab once Allah Ta'ala tarik keupayaan, kita tengok je lah orang lain buat, kita tak boleh buat. Macam saya tengok, mana kalau orang tu kalau orang tu tak duit, okey, tak duit, kalau dia kata dia tak duit untuk bayar, dia dah ada beberapa solusi. Sebab sebalik pada asal, boleh saja didapatkan daripada Baitul Mal untuk bagi kepada dia duit tadi, ataupun didapatkan bantuan daripada keluarga dia sendiri untuk tolong bayar bagi pihak dia. Itu sentiasa dalam keadaan tu banyak ruang lagi sebenarnya. Sebab tanggungan, bila kita kata hutang kita kepada Allah Ta'ala lebih besar untuk dibayar banding kepada yang lain. Sebab tu memang boleh kita dapatkan daripada bantuan tadi. Kalau dia tak boleh langsung, dan Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak tanggungkan senyawa kecuali apa dia mampu. Kalau dia tak mampu, dia tak adalah. Nak buat macam mana? Macam orang yang nak solat, ambil guna air tak boleh, debu tanah tak ada. Nak buat apa? Solat je lah.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab para sahabat Nabi dahulu ketika mana sebelum turun ayat tayamum, mereka ketika tengah tunggu dengan Nabi dan Aisyah dengan satu tempat, air tak ada, tempat tu tak ada air, diorang tak ada air, tiap kali masuk waktu diorang solat macam tu je. Dan Nabi tak suruh mereka untuk ulang balik solat yang mereka solat. Menunjukkan bahawa kena dengan ayat tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak tanggungkan satu nyawa kecuali keupayaan dia. Itu sudut asal lah. Macam kes tadi kan, Cak kata tak mampu nak bayar, maka dia akan dapatkan daripada keluarga dia lah. Maka kalau dia kata ada hutang duit lain-lain, janganlah beli PS3, PS4 lu, bayarlah hutang lu. Ni beli kadang apa, tudung renda-renda banyak kan, harga mahal, yang tu dia belinya. Hutang dengan puasa tadi tak bayar-bayar lagi, itu bayar dulu. Banyak kan tudung pelik-pelik kadang, mahal lah tu, bukan murah. Itu contohnya lah. So jadi prioriti kita dalam kehidupan kita ni, hutang kita habiskan dulu. Antara hutang yang besar adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tajuk ni. Baik. So, jadi memang kita kata apa? Jadi memang kita kata ayat tadi memang kita kata beri makan nisfu sa', separuh sok daripada gandum. Okey. Memang kita kata, kita sebutkan tadi kan, hatta kita kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bila dia lemah daripada puasa setahun, dia buat satu makanan hidangan daripada sarid kan, roti cetal-cetal letak sup, dia panggil 30 orang miskin makan. Anas bin Malik buat macam tu. Dia tak mampu nak puasa. Tu ulang balik. Maksud dia bila sampai peringkat tentu kita dapat. Okey, baik. Kelima, wanita orang yang 600 gram sehari. Atau kadang-kadang para ulama kata makan 2 kali, pagi tengah hari ataupun tengah hari malam. Makan kenyang. Kena makan kenyang. Janganlah bagi, kalau dia buncit orang tu makan banyak satu lain, dia masa nilai dia. Bila kita sebut macam kita ada 600 gram beras, dia bersamaan dengan 2 kali makan. Abang tak boleh makan sekaligus 600 gram tu. Tu at least kita faham macam tu. So 2 kali makan pagi, dia it'am, dia beri makan. Ada orang bincangkan boleh tak bagi duit. Pada dalam Al-Quran sebut kan, fa fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah, beri makan orang miskin. Tapi tajuk asal sebenarnya untuk masalah ini tak sama dengan masalah zakat. Ini patutnya memang kita pegang dengan dalil beri makan. Sebab tu macam Anas bin Malik, dia buat makanan, suruh orang miskin datang makan untuk bayar fidyah bagi puasa dia yang dia tak boleh puasa. 30 orang sekali datang makan kenyang. Itu contohnya. Okay? Baik. Wanita yang hamil dan juga yang menyusukan anak. Okey, wanita hamil dan menyusukan anak ni, para ulama berpecah pendapat kepada beberapa pendapat berdasar kepada asar. Kalau ikut pada Al-Quran Karim, sebenarnya wanita ni kita nak masuk klasifikasi apa? Wanita yang mengandung atau menyusukan anak, kita nak masukkan kat mana? Adakah kita nak masukkan dia pada orang sakit yang tak boleh sembuh, ataupun kita masukkan dalam kategori orang sakit boleh sembuh? Kalau anda kata masuk pada kategori orang sakit tak sembuh, okay, dia akan jadi masalah. Dia bayar macam orang tua, dan juga orang tua yang tak mampu nak berpuasa, atau orang sakit tak mampu berpuasa. Jadi automatik bayar saja dan timbul tak perlu qada. Bayar tak perlu qada. Itu pendapat satu. Pendapat kedua yang lebih kuat adalah mereka macam orang sakit yang akan sembuh. Orang sakit yang akan sembuh. Sebab dia bukannya beranak tak berhenti-berhenti. Dia mesti ada tempoh yang dia tak beranak. Maka bila dia timbul tidak menyusu dan tak beranak, maka dia boleh ganti puasa dia. Cuma kena disiplin sikit. Banyak orang perempuan ceritakan macam ni, ustaz, saya datang Ramadan ni ngandung anak ni, lepas tu nanti nyusu pula, tahun depan nyusu lagi, lepas tu mengandung pula. Bila nak gantinya? Sebenarnya kalau awak ganti nak tunggu sebulan penuh memang tak boleh. Tapi cuba awak buat, ambil 3 hari sebulan. Sebulan 3 hari. Boleh je 3 hari. Sebulan ni 3 hari, bulan depan 3 hari, bulan satu lagi 3 hari. Siapa kata tak lepas? Ikut 10 bulan dapat 30 hari. Kalau kuat sikit, sebulan tu 5 hari. Cari 5 hari dalam sebulan. 4 minggu takkan tak boleh kot. Tapi kerana disiplin masalah diri tu, payah. Tak tahu ketika mana tengah tu kan, nampak makanan, ya Allah kan, tak boleh tak makan.
Jadi benda tersebut kena jaga-jaga sikit. Mana saya sarankan, dan kalau tak ganti lagi, tolong salin. Ni bab orang perempuan ni, bab kadang tak salin. Bagi tahu, simpan satu nota di mana kita punya puasa yang tak ganti lagi. Orang perempuan, bukan sini, tempat lain. Dia tak kali cakap bukan sini, tempat lain. Yeah? Jadi maksud dia, kalau anda kata ada puasa yang tak ganti lagi, tolong catat. Sebab kalau kita dah catat, katakan kita mati, keluarga kita boleh tolong bayar untuk kita. Kalau puasa nazar, keluarga kita boleh ganti untuk kita. Faham? Jadi at least tulis. Ini tak tulis-tulis. Sebab kita punya berbuka tadi tu, kita dah berbuka berapa hari. Kalau sebulan 30 hari pun tak ada masalah. Boleh berbuka. Tapi masalah gantian tadi. Sebab ulang balik wanita menyusu, wanita yang mengandung, dia ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, dia qada, dan juga dia berbuka, dia qada, dia bayar. Ni pendapat ni berdasar pada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kalau wanita tadi bimbang atas diri dia, maka dia berbuka dan ganti. Tapi kalau dia bimbang atas anak dia, dia berbuka, dia ganti dan dibayar. Dia ada tambahan yang Ibn Abbas sebutkan. Ini pendapat pertama yang kadang-kadang sebahagian para ulama dalam mazhab Syafi'i pegang ini. Okey. Pendapat kedua yang saya sebut tadi kan, adalah dia dianggap semacam orang yang sakit sementara. Bila dia sembuh, dia sakit, dia kena ganti. Jadi bila dia tak perlu masalah apa, walaupun bertahun-tahun mana pun tak ada masalah, asalkan dia ganti balik. Okey. Yang ketiga, pendapat yang jadikan mereka macam orang sakit kekal. Maksud dia cuma bayar je dan tak ada qada pun. Kadang ada orang pegang yang ketiga ni. Tapi dari segi asal, saya ulang balik, yang nyatanya wanita yang menyusukan anak atau hamil tadi, kita kena pilih. Dia anggap sebagai apa? Orang sakit ke? Kalau orang sakit kekal ke sakit tak kekal? Kalau sakit tak kekal, maka dia wajib qada bila dia berkemampuan. Dan cara qada tadi, saya kata cara paling mudah adalah agih-agihkan puasa Ramadan awak tu kepada hari-hari dalam sebulan. Kan? Barulah kita kata boleh dapat. Tak ada masalah. Dia kalau sekiranya memang kerana dia menyusukan, dia jaga anak tadi atau dia mengandung, tak ada masalah. Dia yang dia akan dikira sebagai bersalah tu, bila ada ruang untuk ni qada tapi tak qada, kan? Ada pergi Korea lah, benda semua ada. Bab qada mampus tak ingat. Tu masalah lain lah. Tu dia tanggungjawab Allah Taala. Jujur tak jujur kita je tahu. Kalau perempuan kata sibuk kan, kita nafikan. Hatta isteri-isteri Nabi SAW dahulu mengqada puasa Ramadan mereka yang mereka tinggalkan kerana haid dalam bulan Syakban. Kita pergi cakap, punya banyak bulan tak ada, dia ganti-ganti. Syakban boleh sibuk. Aisyah kata macam tu. Bukanlah saya ajak akak-akak semua untuk segera kan. Tak. Saya tak kata macam tu. Galakkan lewat. Tak juga. Tapi nak katakan benda tu tabi'i. Sebagai wanita, dia ada sibuk ni, ada sibuk tu, ada mood, tak ada mood sebagainya. Jadi boleh saja tangguh. Tapi kalau dia kata penangguhan tadi dengan sebab penyakit ataupun pengandung atau menyusukan, dia tak ada sebarang pampasan ataupun denda. Fidyah denda tak ada berlaku pada mereka. Terutama macam orang sakit pun tangguh kan sampai dia sembuh. Tak ada. Bila dia sihat, ganti saja. Tak perlukan kepada denda. Baik. Tapi kalau orang tu asalnya doktor kata dia takkan sembuh dia penyakit, dia bayar berapa tahun, tiba-tiba lepas 5 tahun dia sembuh. Maka dia cuma apa yang dah dibayar tak perlu dia qada balik. Itu hukum ketika mana keadaan dia sakit tadi doktor sangkakan dia takkan sembuh. Itu tajuk lain. Baik. Okey. Berbuka. Bilakah berbukanya seorang yang berpuasa? Dan kita kata bahawa bila datang malam dari sini, itu daripada timur, pergi matahari siang ke arah barat dan tenggelam matahari, maka telah berbukalah orang yang berpuasa. Dan itu yang memang diserangkan oleh hadis Nabi SAW. Maka itu yang kita disuruh untuk perhatikan. Lebih abang kita tanya kan soalan, nak ikut matahari ke ikut jam waktu yang JAKIM uruskan. Kalau kita dah cek, pastikan perkiraan tadi tepat dan betul, maka okeylah. Dan kalau kita nak tahu betul ke tidak, kita pun kena pandai kira juga.
Kalau tak nanti kita akan macam kita ingat orang sini punya, orang sini cakap tak boleh. Kepastian tu kena. Kalau orang tu kata tak betul lah timing ni, dia cakap dengan dia macam ni yang betul. Jangan kata macam ustaz saya kata, tak boleh. Kita tak ada ustaz saya kata. Kalau ustaz awak tak pandai matematik, jangan gatal cakapnya tu. Betul lah, dia nak kira benda tu kena sudut matahari tu, awak kena tahu. Untuk jangkaan jam atau pukul berapa, awak kena tahu sudut matahari tu, condong dia banyak mana. Ini jangka sudut pun tak kenal. Jangka sudut tak kenal. Ini apa dia jawab? Ini bumerang ke? Dia ambil jangka sudut baling bumerang. Jangka sudut pun tak kenal, jangan gatal. Dan tajuk asal perkara ni adalah anda bukan ahli, jangan cakap. Itu je. Tak boleh kita main teka-teka. Ni bahaya. Masyarakat Islam kita ni, terutama zaman apa? Zaman media sosial ni, semua jadi mufti. Benda tak boleh jadi boleh. Minta air sejuk sikit. Ni tak minum lagi. Minta air sejuk. Air sejuk itu je. Yang makhluk. Apa tu? Kowe? Apa? Kuku. Kuku. Kuku ke kowe ke sejuk. Panas mau. Okey. Itu cucuk je situ. Kau pergi mana? Bukan syawal buat apa? Jadi lama dah pula. Okey, jadi memang kita kata pertama sekali tajuk sahur lah. Okey, kita mula dengan masa waktu buka. Okey. Jadi dia kata menyegerakan berbuka. Okey, menyegerakan buka ni kita pernah tegur berkali-kali. Banyak kali kita terangkan. Menyegerakan buka ni sebenarnya memang membawakan kebaikan, sebab Nabi kata la yazalun nasu bi khairin ma ajalu al-fitr. Sentiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan menyegerakan buka ni adalah sunnah yang Nabi SAW suruh dan manhaj atau sistem bagi salafus soleh. Janganlah kita memang jangan terpedaya dengan orang ni kata kena tangguhlah, tunggu matahari punya cahaya hilang. Tak ada. Datang daripada Nabi SAW perkara berkenaan. Dan bahkan perbuatan kita menyegerakan berbuka tu bertentangan dengan perbuatan orang-orang yang sesat dan juga dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khairan. Jadi kita memang patutnya buat macam tu. Okey, tapi masalah menyegerakan berbuka ni banyak kali dah kita terangkan. Kita berbuka ni, ketika petang kita berbuka, kita sebenarnya dalam keadaan sangat letih. Badan kita dah gula dah habis. Jadi badan kita ada sistem automatik. Lemak yang ada badan kita ni sebenarnya adalah gula yang tersimpan yang tak dipakai. Bila kita tak pakai gula tadi, dihantar ke hati, tukar jadi glikogen, tukar jadi lemak, hantar seluruh badan, simpan. Itulah yang ni kan, entah tongking ayam kita makan, kulit ayam, semua ada. Okey. Tapi bila kita berlapar saja, dia akan tarik balik. Perbuatan tarik lemak ke hati untuk tukar jadi gula, benda ni meletihkan. Bila kita berbuka petang tu, sepatutnya kita berbuka dan hentikan proses tadi. Tapi masalah masyarakat Islam kita suka sangat buka puasa dengan makan benda berat. Makan benda berat, makan sup, makan bubur, makan sekian, nasi minyak, semua sekali makan. Full course. Kalau kita perasan sebenarnya, kalau pada sunnahnya, awak buka puasa dengan tamar, solat. Lepas tu nak makan lain lepas tu. Tapi kalau kita buat macam tu, kita akan tidak makan banyak sebenarnya. Lepas kita makan tamar, kita pergi solat. Datang balik, takkan makan banyak. Sebab kita dah puaskan nafsu kita tu dengan yang nafsu mata tadi dah hilang. Kalau tidak, semua nak. Cendol 3 jenis. Cendol hijau, cendol purple, semua ada. Kan? Kuih ini, kuih cara, kuih apa, cara berlauk, cara manis semua ada. Kuih ketayap, kuih benda, kuih serban, kuih selempang, kuih capal pun ada. Ni benda masalah sebenarnya. Yang awak kena faham, bila petang hari tu awak tengah lapar, so lemak akan dihantar ke hati untuk tukar jadi gula. So kita melihat, bercakap, mendengar, semua kena pakai energi. So gula dah habis, so dia akan tarik lemak jadi gula. Benda letih. Tiba-tiba awak datang, awak makan benda berat. Makanan berat yang awak makan, dia lidah kita ni Allah tanjakan sangat ajaib. Kita makan benda berminyak ke, benda manis ke, masam kan, di sini akan hantar isyarat ke otak. Otak pula hantar ke perut, so siapkan apa untuk hadamkan makanan tadi. So makan sini,
dia hantar sini. Makan daging, dia hantar sini. So, sini pun sediakan. Apa nak? Hancurkan makanan tadi. Apa jadi? Jadi dia, awak makan makanan berat tadi, dia hanya boleh masuk darah awak lepas 2 jam. Awak makan buka puasa pukul 7.30. Awak buka puasa betul pukul 10. Sebab darah, makanan tu hanya masuk dalam darah daripada kita punya intestine hanya lepas daripada 2 jam. Sebab tu, bila petang puasa, bila awak makan benda berat, awak buka puasa salah, tak ikut sunnah Nabi, awak tengah tukar gula jadi lemak. Awak tengah bercakap, mendengar, melihat, memarah orang. Lepas tu awak makan makanan berat, awak bebankan badan awak untuk proses. Pasal tolak makanan tu pakai tenaga. Bukan free tau, masuk sini, ni, nak tolak ni, pakai tenaga. So apa jadi? Badan kata, banyak sangat kerja ni, dia tutup satu. Dia tutup apa? Mata. Batuk ngantuk. Makan. Energi kot. Makan-makan benda, energi. Tiba-tiba mata tidur. Kenapa? Sebab tak boleh buat 3 kerja, dia tutup mata. So dia buat kerja, tukar lemak jadi gula. Kemudian dia buat kerja, hadamkan makanan. 2 jam selepas itu, barulah makanan tu masuk dalam darah awak. Maka ketika tu awak pun tersedar. Pukul 10 malam. Habis dah tarawih? Tak biasa? Ngangguk je. Angguk je. Semua orang pernah buat kerja ni. Dia tidur time maghrib, bukan pukul 10-11 kan dia jaga. Lepas tu segar pula tu. Sebab apa dia segar? Sebab gula dah masuk dalam darah. So awak tak buka puasa pukul 7 pun sebenarnya. Awak makan pukul 7. Awak buka puasa betul pukul 10. Waktu makan buka puasa dulu, makan tamar, solat. Relax. Lepas solat barulah makan berat. Yang ini payah, orang Malaysia tak boleh buat. Orang Arab biasa dia bawa tamar tu, duduk dekat soft tu. Dimakan dekat soft tu. Asalnya makan. Kadang-kadang makan isyak, makan malam lepas solat qiyam, baru makan. Tamar tu cukup dah untuk tahan dia sampai ni. Orang kita tak boleh. Kalau tak makan apa nasi gitu tangan. Salah ni. Ini kita perbuatan yang salah. Sebab tu kadang tak boleh tak beramal. Pergi masjid mana-mana. Ada orang mengaku. Saya ingat dekat masjid Qurtubi, Segambut kan. Saya bagi tahu tentang perkara ni. Dia kata betul lah ustaz. Tak ngantuk dah. Lepas buat macam tu, makan tamar, solat, tak ngantuk dah. Tapi ustaz, dapat buat 3-4 hari je. Lepas tu kami ketar nak makan dia berat. Nak makan bubur sebagainya. Cuba belajar macam tu. Makan tamar, solat dulu. Itu sunnah yang Nabi tunjukkan. Maka itulah sebenarnya berbuka puasa dengan segera. Awak makan banyak ketika buka puasa tadi, dia akan beratkan badan awak. Bukan berat apa? Pasal makanan kita turun, nak hadam tu kita tak boleh nak. Lalu kita pun tidur. Menguap, ya Allah Tuhanku. Kan time qiyam Ramadan tu, kan. Saya kena kat Kelang sekali. Kat Kelang sekali tu, diorang bagi saya tazkirah. Saya pergilah. Masuk-masuk kan sekian-sekian. Saya bawa tamar, saya berdiri duduk kat soft. Pakcik-pakcik tu buka puasa full course. Azan maghrib berkumandang, saya makan lah. Dia panggil ustaz, mai lah. Saya tak apa, saya makan lepas maghrib. Lepas solat maghrib pun saya makan. Dia makan sungguh-sungguh, nasi minyak, bubur semua ada. Masalahnya apa? Lepas solat maghrib saya pergi belakang, satu benda tak tinggal kat saya. Tapi pakcik-pakcik tu, cerita kelakar dia apa? Time dia solat. Solat qiyam tu, buat 23. Kanan, kiri. Sepanjang malam tu saya duduk solat ni, diorang sini nguap, sini nguap. Dia kata masalah diorang. Ya betul, cerita benar. Kalau pastikan orang kita tak makan betul tau. Dia bukan masalah tadi, cara makan je. Bukan Islam tak bagi makan. Cuma salah, cuma sabar kejap. Makan tamar, dia macam pandaskan enjin, tahu tak? Dan tamar ni, kenapa Nabi suruh buka puasa dengan tamar? Kan? Idza aftara, Nabi sebut, idza aftara ahadukum falyuftil ara rutabat. Bila buka puasa seorang kamu, buka puasa dengan berbiji rutab. Kan? Fa'ilam yakun, kalau tak ada, fa'ala tamarat. Rutab ni tamar basah. Tak ada tamar basah, tamar kering. Kalau tak ada, dan teguk air je. Nabi kata. Hisap, berapa hisapan daripada air.
Nabi cakap macam tu sebab apa? Kadang-kadang kita bab buka puasa dengan tamar. Ada orang kata macam Nabi tamar, kita kuih syarah lah. Nabi tamar, kita kuih koci lah, manis. Jawapannya tak sama. Dalam tamar tu dia ada glukos dan fruktos. Glukos ni gula ringkas, dia masuk dalam badan kita, terus pakai macam gas. Tahu gas? Masuk bakar, nyala bakar. Dia panggil glukos, gula ringkas. Fruktos pun gula ringkas. Tapi bila sukros macam gula tebu kan, dia tak, dia masuk badan 2 jam baru pakai. Dia macam diesel. Tahu diesel? Minyak diesel kan, kalau kita cocok api, nyala tak? Tak. Dia kena panas sangat bau dia nyala. Bayangkan macam tu. So awak jangan bebankan diri awak dengan benda yang salah. Sebab tu kita kata buka puasa awal dengan cara makan tamar, pergi solat, datang balik. Relax, yang kelang kabut. Bahkan solat sunat juga. Ini tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu larian. Nak lapar-lapar, nampak apa? Bubu. Takut nanti habis. Apa salah juga? Relax lah. Faham? Boleh Lepas ni jangan buka puasa terus. Makan tamar. Dia kata nanti, boleh ustaz, tapi suami saya nak makan puasa semua sekali. Buatlah. Tapi realiti dia, benda ni sebenarnya adalah sunnah yang ditinggalkan. Sebab Nabi akan buka puasa dengan tamar dan Nabi akan solat. Kadang ada orang dia campurkan hadis. Hadis tentang bila dihidangkan makanan malam, azan isyak berkumandang, maka mulakan dengan makan malam. Dia menantak, dia nak melantak juga. Kat televisyen tayang benda tu. Jakim-jakim pun terlibat. Tak faham betul. Padahal bukan tak tahu pun perbezaan masalah ketika lapar sangat. Ni dah makan dah tamar tadi, pergilah solat. Apa masalah dia? Masjid-masjid kadang kita kecewa. Kita pergilah, kan? Dah buka puasa dengan tamar, pergilah masjid atau surau nak solat. Tengok mama kau-kau, dia orang tengah ni mengayuh. Dia tengah kayuh kau-kau lagi. Masalah. Nak tunggu solat, kita tunggu dekat soft. Bila nak solat? Member datang kau-kau, lepas full course. Bubur, campur kuih, campur nasi minyak, campur sekian. Air 3 jenis. Alhamdulillah. Barulah selesa solat. Jaga ini masalah sebenarnya. Okey? Tapi sebenarnya macam kita kata dari segi masalah asal, ini nak mengekalkan agama di atas syariat dia. Mana cara kita berbuka puasa macam Nabi. Orang tanya kenapa buka puasa macam ni? Pasal Nabi buat. Kita kekalkan agama kita di atas bentuk sunnah tadi. Berpegang Islam, maksudnya kita pegang Islam ni bukan benda yang kita nak je, bahkan terperinci cara Nabi. Itu cara betul yang kita patut buat. Amalkan, kan? Benda macam ni, makan tamar, pergi solat dulu. So datang balik. Biasanya lepas datang balik, awak takkan nak makan banyak. Sebab tamar tadi dah ringankan keinginan anda sebenarnya. Tapi realitinya ini bukan masalah diet. Ini masalah cara betul berbuka puasa. Okay? Dan ini juga seruan untuk supaya orang ramai, supaya jangan sampai orang beriman ni terpisah daripada ikatan-ikatan Islam. Ini patut kita sedarkan. Baik. Itulah kata dia berbuka sebelum solat maghrib. Ini yang Nabi SAW buat. Berbuka puasa dengan tamar macam yang disebutkan. Saya ada orang bahaskan saya. Dia kata, kenapa kita nak kena tamar juga? Sekarang ni pasal Nabi sebut. Mula-mula tu kita tak faham kenapa, tapi Nabi sebut. Nabi kata idza aftara ahadukum, bila berbuka puasa seseorang kamu, falyuftir ala rutabat, buka puasa dengan rutab, tamar-tamar, kurma-kurma yang kering, kurma-kurma yang basah. Kalau tak dapat, maka di atas kurma-kurma yang kering, tamarat. Kalau tak ada, baru minum air. Betul, dia solat dulu. Itu masalah. Kalau Nabi tak sebut, dia jadi sunnah jibillah. Jibillah. Maksudnya bila Nabi tak cakap, tak apa. Yang apa para sahabat cerita, macam Nabi naik unta, tak apa. Tapi bila Nabi sebut, Nabi lafazkan idza afdara ahadukum, bila berbuka puasa seseorang kamu. Itu hilang. Hilangnya benda kebiasaan menjadi sunnah ikutan. Kalau Nabi tak sebut tu betul, saya setuju dengan apa abang cakap. Maksudnya dia kata apa? Benda tu sunnah jibillah. Kan Nabi pakai jubah. Kan? Nabi naik unta. Benda tu jadi sunnah kebiasaan atau adat selagi Nabi tak sebut. Nabi sebut saja,
dengan lafaz tertentu, maka automatik dia jadi sunat ikutan. Dan dengan takdir Allah Ta'ala jadikan tamar sekarang ni seluruh dunia sampai. Tak ada tempat macam alamak, Nabi kata tamar dapat mana ni? Betul tak? Ya, saya jual. Tu saya jual. Dulu zaman dulu, kalau ikutkan 80-an, saya ingat bapak saya, mak saya pergi haji kan. Bawa balik ajwah tu, punyalah sikit. Dapat seorang sebiji je. Lepas tu dapat biji tu hisap pula. Hisap biji. Lepas tu biji tu tak rendam air minum pula. Satu masa dulu, tahun 80-an. Yang sekarang ni semua ada. Apa tahu lah, abang jual ni, jual, semua jual. Kan? Ajuan Nabi, ajuan tak Nabi, semua sekali ada. Yahudi punya semua sekali. Sebenarnya ajuan Nabi mana ada dah? Tahu. Sebab Nabi dah makan habis ya. Ajuan Nabi dah makan habis. Dia masalah macam ni. Kebun berkenaan yang mana Nabi dapat tu memang asal kebun Yahudi. Dia tanah rampasan. Nabi ambil satu bahagian kebun tadi. Nabi kata, Nabi berjadikan macam mana tahu? Dia bila keluar hasil, Nabi ambil makanan keluarga baginda selama setahun, baki Nabi sedekahkan. Bila Abu Bakar memerintah, ini kes yang bila bincang, tajuk kata Fatimah marah kepada Abu Bakar. Tajuk kebun ni. Yang Abu Bakar tidak benarkan untuk difaraidkan. Yang banyak Syiah mainkan tajuk ni kan. Ni cerita dia. Abu Bakar pegang dengan sabda Nabi, kami golongan para Nabi tidak mewariskan, apa kami tinggal jadi sedekah. So Abu Bakar dia tak terus sedekahkan, dia jadikan macam Nabi buat. Bila keluar je hasil, ambil untuk makanan keluarga Nabi SAW selama setahun, baki sedekahkan. Lepas tu zaman Umar merintah, ni hadis Bukhari, kalau tak cari jumpa. Umar merintah, Umar serahkan pengurusan kebun tu kepada Ali dan Abbas radhiyallahu anhuma. Antara mereka berdua. Lalu tiba-tiba Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, cuba untuk kata kita nak faraidkan. Umar panggil, Umar marah. Umar kata, aku bagi korang, Nabi dulu buat macam ni, Abu Bakar datang buat macam ni, aku bagi korang jaga tanah ni untuk buat macam mana Nabi buat. Korang tak nak, aku ambil balik. Jadi benda tu, itu cara pengagihan tersebut. Pokok tu silih berganti beberapa tahun kemudian, pokok tu mati juga, ganti pokok baru. Cuma tajuk ajwah tu lah, ajwah tu sendiri memang dikatakan apa Nabi letakkan fadilat. Bahkan ada hadis Nabi yang khususkan fadilat pada ajwah aliyah, kawasan tinggi dekat belah Madinah. Dia untuk jadi kata syifa, Nabi kata penawar. Kalau tidak ajwah saja, makan 7 biji setiap pagi boleh menjadi penawar daripada atau pelindung daripada racun dan sihir. Tahu kecil je. Sebab tu tak dapat dia dipanggil syifa. Hadis tentang ajwah aliyah tu Nabi kata syifa. Tak sama dengan hadis Nabi yang Nabi kata ajwah sahaja yang menjadi 7 biji itu bukan ajwah aliyah. Bukan daripada segi fadilat dia macam kadang-kadang bab kurma bila kita main, kadang dia ada surat sanad dia. Tahu. Tetapi bila kita tanya supplier besar, sekali pun kadang-kadang dia kata ada cok aliyah, dia kata. Tahu, kadang-kadang bukan betul pun. Faham. Satu dunia mencari. Ya. Negara Arab yang lebih kaya di Malaysia pun nak kan. Ya, betul. Dia kata aku tak pasti kalau benda ni, aku tak berani claim. Ya, betul. Banyak orang tak berani claim. Tapi banyak orang yang menipu pun ada juga. Dia ambil kebun lain, dia kata aliyah pun ada. Saya dengar. Masa kalau anak pergi dengan adik anak di Madinah masa umrah, bila kita jumpa supplier dia, tiba-tiba okey ni ajuan baik-baik apa semua, okey kan. Kita cakap aku nak aliyah. Dan tu ni nak aliyah. Faham. Tapi realiti dia, kalau sebut ajwah aliyah tu, ada hadis Nabi sebut syifa, penawar. Tapi kalau bab berkenaan dengan barang siapa bersarapan dengan 7 biji ajwah, tak sebut aliyah. Maka benda tu boleh amal. Ala kulihan, kurma tu itu tajuk dia. Kalau ikut pada jibillah atau benda Nabi buat sebagai seorang Arab pada zaman baginda macam tu, selagi Nabi tak sebut lafaz tadi, tapi Nabi kata bila berbuka puasa seorang kamu, Nabi lafazkan, berbukalah puasa dengan tamar. Kat situ kita belajar rutab. Kenapa Nabi sebut benda ni? Dan bila kita buat perbandingan, memang ada beza awak makan kuih cara dengan awak makan tamar. Faham? Jangan sibuk, cara pun aci juga kan, manis. Bukan masalah itu. Baik. Yep. Hadis yang tentang tadi kalau kaitkan dengan siwak tu termasuk jibilah ke? Macam mana? Siwak. Siwak tak Nabi sebut.
laula an asyqa ala ummati, kalau aku tak menyusahkan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli solat. Tapi dengar, kayu siwak tu mesti ke tidak? Kayu tu, itu tak, jawapannya tidak. Sebab perbuatan kalimah siwak tadi tu dilafazkan kepada perbuatan membersihkan mulut. Kalau akak pakai berus gigi pun siwak juga. Bersiwak itu bukan kayu itu. Kalau kayu tu panggil arak. Kayu, akar pokok tu panggil arak. Alif hamzah, ra, alif kaf. Ada hadis khusus kan untuk bersiwak masa masuk saf kan? Bersiwak masuk soft. Masa nak masuk saf solat tu ada. Dia tak, lafaz dia bunyi macam ni. Aku perintah mereka bersiwak pada setiap kali solat, satu lafaz. Pada ketika wuduk, satu lafaz yang lain. Cuma realiti dia yang kita perhatikan, untuk perbuatan, memang banyak orang kadang-kadang nak masuk soft tu disebut bersihkan mulut. Tapi ada masalah kat situ. Sebab benda ni pembersihan kendiri. Pembersihan kendiri macam cabut ketiak, bulu ketiak, cabut bulu ketiak, potong misai. Bukan benda kita buat depan orang. Ketik kuku agak buat depan orang. Kita insya-Allah hari ni pepek. Ini bukan kita buat depan orang. Sunan fitrah itu bukan buat depan orang. Walaupun pernah dibuat lah oleh salah seorang ulama hadis. Bila kawan tu tipu atas nama dia, sebut nama dia kan, dia pergi, tahu dia buat apa, dia cabut bulu ketiak depan kawan tu tengah baca hadis. Tapi sebut nama dia. Dia cabut bulu ketiak depan orang. Dia kata, Syekh, kau tak malu ke? Apa aku buat lagi mulia banding kau? Apa aku buat ni lagi mulia banding kau menipu atas nama aku? Pasal benda ni bukan benda kita buat depan orang. Sebab tu bila Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bila Nabi masuk rumah, apa benda Nabi buat dulu? Aisyah ditanya, apa benda pertama Nabi buat bila masuk rumah? Nabi akan bersiwak. Kau dah bersiwak kat masjid, pergi siwak kat rumah apa? Faham tak ni? Dia kata, ustaz ni cakap ke marah? Saya ulang balik. Kalau dah siwak time solat, Nabi masuk rumah, Aisyah kata benda pertama Nabi buat ketika masuk rumah adalah bersiwak. Soalan, kenapa? Sebab tak siwak lah dekat masjid tadi. Faham tak? Kalau dah siwak kat masjid, nak siwak kat rumah buat apa? So dia pertama benda dia buat ketika masuk rumah adalah dia bersihkan mulut. Dia dua benda sebab. Kerana apa? Bila bercakap dengan isteri, biar bau mulut tu wangi. Erti kata lain, awak jangan sibuk berhias dekat luar rumah, berhias dalam rumah. Ni jumpa bini, muka macam setan. Bila keluar, macam malaikat. Masalah lah. Bila keluar kan, bau wangi kan, macam malaikat. Uish, ini malaikat ni jalan. Balik rumah je kan, dengan buka-buka tambah ketiak pakai singlet gitu. Tak kena lah bang. Itu tajuk pertama. Tajuk kedua yang kita patut faham juga adalah, maksud dia bila benda pertama Nabi buat masuk rumah, Aisyah kata, ni hadis ni kata, Aisyah kata Nabi akan mula dengan bersiwak. Sebab Nabi tak buatlah dekat rumah depan orang. Kau apa cerita? Faham tak? Macam saya gawak. Tahu tak benda ni pembersihan kendiri. Sunan fitrah tu adalah benda pembersihan kendiri. Kita buat depan orang. Sering masalah pemahaman tadi tu. Sebab tu lafaz hadis tadi dua. Satu, ketika solat, inda kulli solat, pada setiap kali solat, atau setiap kali wuduk. So kita boleh faham dengan yang kedua, yakni bila nak solat, bersihkan mulut siap-siap sekali. Bukan sampai dekat pada soft sibuk nak gosok. Lepas tu kayu lekat. Lepas tu kawan sujud sebelah, angkat kepala kan, lepas apa? Hicum baru tak gigi orang. Faham tak? Pasal dia pembersihankan diri. Kalau saya cakap ni, geng tablik marah lah. Apa pula Syekh kata kami kemana? Saya kata soalan, Nabi Aisyah kata Nabi akan masuk rumah mula dengan siwak. Sebab apa yang mula dengan siwak? Itu soalan kena faham. Mungkin nak berhias untuk isteri. B, Nabi tak buat kat masjid tadi. Kau dah buat, nak goyong apa lagi? Kau dah tadi nyi kan? Lepas tu masuk rumah, dah buat apa lagi? Dah solat kan? Nyi masuk rumah. Orang cerita ni marah. Benda ni dalam tajuk Syarah Sahih Muslim.
syarah Sahih Muslim, syarah singkasan Sahih Muslim, memang dibincangkan tajuk ni, tajuk berkenaan dengan perkara ni, tentang masalah adakah perbuatan buat depan orang tu sebagai galakan. Walaupun saya tak silap, saya nampak masyayikh Saudi pun ada buat sebelum masuk saf, mula nak solat, dia bersih mulut dulu sekian, lepas tu baru solat. Ada, saya tak nafikan. Tapi dalam masa sama, pemahaman tadi boleh juga difahami dengan benda tu pembersihan kendiri, tak buat depan orang, macam ketik kuku. Kan sunan fitrah yang disebut tu kan, potong kuku, cabut bulu ketiak, bersiwak, kumur-kumur, masuk air hidung, potong bulu kemaluan, kan, apa lagi, cabut bulu ketiak. Kan semua benda tu disebut sebagai sunan fitrah, yang benda tu bukan benda kita patut buat depan orang. Kalau sahabat jumpa Nabi kat rumah, boleh jadi Nabi buat kat depan dia dalam rumah. Nabi ada pun untuk kita mengarayau kan. Apa betul ni soalan? Cek. Ini sunnah ni. Betul lah, bukan buat depan orang. Hey. Okay. Apa dikatakan oleh orang buka puasa ketika mana dia berbuka? Okay, ketahuilah wahai saudaraku yang berpuasa, Allah taufik kan kita dan kamu untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, bahawa untuk anda, untuk kamu, ketika berbuka puasa tu ada doa yang mustajab. Maka kejarlah peluang berkenaan. Sebab ketika berbuka puasa tu ada doa. Sebab Nabi SAW sebutkan perkara berkenaan ketika nak buka puasa. Okay? Daripada Abu Hurairah anhu, dia kata apa? Rasulullah SAW bersabda, salatu da'awati mustajabatun. Okay? 3 doa yang mustajab. Da'watus saimi, doa orang yang berpuasa. Da'watul mazlumi, doa orang yang dianiaya. Wa da'watul musafiri, doa orang yang musafir. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah anhu kata, Nabi SAW bersabda, salasun la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang tak ditolak doa mereka. As-saimu hina yuftiru, orang berpuasa ketika dia berbuka. Wal imamul adili, imam yang adilu, orang imam yang pemerintah yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Okay, dan hadis Nabi yang lain, Nabi kata, innalis saimi 'inda fitrihi la da'watan la turad. Sesungguhnya untuk orang berpuasa ketika dia berbuka ada satu doa tak tertolak. So kena usahakan ketika mana nak berbuka tu banyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Cuma ada setengah para ulama kata, bila Nabi kata satu doa tak tertolak, kalau kita boleh, jangan minta banyak-banyak pada satu keadaan. Sebab kita tak nak kepala kita ingat ini. Tak, minta apa benda kita nak sangat pada hari ni. Besok minta lain, lusa minta lain. Kalau boleh, biar hati kita bulat pada satu perkara. Kadang-kadang kita bila kita minta banyak benda, 5-6 benda, Allah bagi daripada kita 5, kita lupa dan kita sibuk yang satu. Kita minta, ya Allah ni sekian, tapi banyak benda kita minta, 4 dapat dah, 1 je tak dapat. Yang 1 ni kita pening. 4 tu kadang-kadang kita dapat, tak syukur-syukur lagi. Kita bimbang kadang-kadang kelupaan kita berlaku. Sebab tu kadang-kadang kita bulatkan permintaan kita pada setiap kali berbuka tu dengan satu perkara. Dan banyakkan istighfar, banyakkan minta ampun Allah Ta'ala. Itu yang lebih baik. Okay? Dan sebaik-baik doa yang ditemui daripada Rasulullah SAW, bagi Rasulullah SAW dahulu, berkata, ya ini sesudah makan, sesudah berbuka puasa, bukan sebelum buka puasa. Sebutan Nabi SAW, telah hilang dahaga. Wa batadlatil uruqu, dan telah basah segala urat saraf. Wasabatal ajru insya-Allah, dan telah tetaplah pahala insya-Allah. Ini dikata lepas berbuka, bukan ketika nak berbuka. Kita sering dengarlah doa-doa yang maksur, macam doa yang disebutkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu, itu bukan daripada lafaz hadis Nabi SAW yang sahih. Bahkan maksur daripada sebahagian para sahabat. Kalau anda kata ada daripada tabi'in, dia tabi'in bukan sahabat, dia tabi'in, doa berkenaan. So basically kalau dia kata kita boleh untuk doa apa kita nak sebelum berbuka puasa. Buka puasa dengan bismillah. Lepas buka puasa, sebutlah dhahabaz dhama'u wa batadlal uruqu wa wasabatal ajr insya-Allah. Telah hilanglah dahaga, telah basahlah urat-urat saraf, dan telah tetaplah pahala insya-Allah. Okey, baik. Memberi makan orang berbuka puasa.
Ini di antara galakan yang patut dibuat, iaitu kita bersungguh-sungguh untuk beri makan. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi nyatakan, man fattara sha'iman, barang siapa memberi buka puasa orang yang berpuasa. Memberi buka puasa orang yang berpuasa. Kana lahu mislu ajrihi, akan adalah untuk dia seumpama pahala orang tersebut. Ghairu annahu la yunqisu min ajri sha'imi syai'a, tanpa melainkan bahawa tidak mengurangkan pahala orang berpuasa tu sedikit pun. Sekarang kita jumpa orang yang kita rasakan dia bertakwa, beriman sebagainya, maka kita bagi dia makan buka puasa. Semoga apa pahala dia buat sepanjang hari tadi dapat juga pada kita sebahagian daripada nilainya, tanpa mengurangkan pahala dia. Itu nilai yang kita kena ingat. Sebenarnya orang perempuan paling banyak dapat pahala ni, bila dia masak-masak sebagainya kan. Dengar macam ni macam tenang hati ya. Rasa bahagia je. Iyalah, tapi kadang-kadang orang kata letih, penat. Saya faham, tapi masalahnya dalam perkara ni, kalau kita buat benda berkenaan, dan pahala tu akan dapat banyak pada kita. Apa yang anak kita, suami kita buat benda sebagainya, sepanjang harian kebaikan, baca Quran, datang solat berjemaah, kita akan dapat pahala juga. Tapi dengan syarat tadi lah, jangan mamah jangan mengamuk. Baik, suka ngamuk masalahnya. Kau sini tempat lain. Okey. Dan dia kata bila dia ajak seorang Muslim yang berpuasa, dia hendaklah menyahut akan ajakan tersebut. Kerana siapa yang tak menyahut panggilan atau ajakan, maka orang tersebut telah menderhaka pada Nabi SAW. Dan harus diiktikad dengan pasti bahawa dia tak menghilangkan kesedikit pun daripada kebaikan dia, dan tak kurangkan pahala dia. Digalakkan untuk orang yang diajak, agar orang yang digalakkan untuk orang yang diajak agar mendoakan orang yang mengajak dia makan sesudah selesai makan dengan apa datang Nabi SAW. Dia ada macam-macam lafaz, antaranya akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikatu wa aftara indakumus shaimun. Telah makan makanan kalian orang-orang yang baik, insya-Allah kan, dan telah berselawat ke atas kalian para malaikat, dan telah berbuka di sisi kalian orang yang berpuasa. Antaranya juga Allah mat'iman atamani waski man saqani, ya Allah beri makanlah orang yang makan kepadaku, dan beri minum orang beri minum kepadaku. Dan lain juga Allah maghfir lahum warhamhum wa barik lahum fi Allah mabarik lahum fi razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah berkatilah mereka pada apa kau rezekikan mereka, ampunkan mereka dan rahmati mereka. Dia terbalik, ada satu riwayat dengan ke depan belakang. Itu di antara doa-doa yang patut kita doakan kepada orang yang beri kita makan buka puasa. Perkara yang merosakkan puasa, wallahu a'lam. Dah lah aku kenal, nanti kau tak balik nanti. Kan teruskan? Terus? Okey, kita sampai 6.30. Okey. Akak-akak macam apalah ustaz ni. Udahlah berhenti. Sikit, setengah 15 minit je. Sabar. Okey, perkara-perkara yang merosakkan puasa. Okey, di sana perkara-perkara yang merosakkan puasa yang harus untuk orang berpuasa menjauhinya. Kerana apabila dilakukan perkara berkenaan di siang hari Ramadan, maka rosaklah puasanya dan bertambahlah dosanya kalau dia buat benda berkenaan dengan sengaja. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala wakulu washrabu, makanlah dan minumlah hatta yatabayyan lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, sampai nyata kepada kalian benang putih banding benang hitam daripada fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sehingga waktu malam. Maka difahami daripada ayat ini bahawa puasa dari makan dan minum. Kita kena tahan diri makan dan minum. Bila makan seorang yang berpuasa atau minum, maka dia telah berbuka. Dan dikhususkan itu dengan sengaja. Kerana orang yang melakukan perkara berkenaan, kalau terlupa atau tersilap atau terpaksa, maka tiada kesalahan ke atasnya. Daripada dalil berikut, sabda Nabi SAW, idza nasiya, apabila lupa itu seorang itu, fa'akala wa syariba, dia makan dan dia minum, falyutimma saumah, maka sempurnakanlah puasa dia. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu, kerana telah memberi makan pada dia Allah Taala dan beri minum kepadanya. Dan sabda baginda sallallahu Inna Allah wada'an ummati al-khata'u wa nisyan wa ma sukrihu alaihi. Allah Ta'ala telah menggugurkan daripada umatku kesalahan dan kelupaan dan apa mereka dipaksa terhadapnya. Okey. Perkara kedua, okey, dan tapi kat situ yang masalah bila kata kes azan. Azan, tukang azan terazan awal. Jadi itu ada khilaf sebenarnya. Kalau siapa yang berpegang dengan nas tadi, dia akan kata bahawa orang berkenaan
Bila dia tersilap, dia ingatkan dah buka tapi tak buka lagi, maka puasa dia masih sah. Tapi ada juga para ulama yang kata dia tak pastikan dulu, maka dia buka puasa dalam keadaan was-was, maka dia batal. Sebenarnya kadang benda ni ya dalam kampung kan, mana orang sangka pakcik tu silap. Yang muazzin tu pula tahu benda lah, bikin azan awal. Satu Malaysia kecoh tajuk ni. Berapa kali pula tu? Tiap kali Ramadan jadi kes ni. Tak kenapa tahu? Sebab tu orang yang dilantik sebagai muazzin kena orang yang dipercayai. Bukan orang menggelupur nak lari keluar. Dia pun nak pergi jalan kat pekan, dia azan awal-awal. Allahuakbar. Okey. Betul itu pertama makan minum dengan sengaja batalkan puasa. Kedua, sengaja memuntahkan diri. Okey, muntahkan diri ni sebenarnya dia dari segi perubatan memang antara benda yang boleh dibuat untuk kalau kita rasa loya, kan rasa macam tak sedap, rasa pening kan. Antara cara untuk hilangkan pening tadi muntah. Ni bukan bulimia, kita nak jadi macam apa model-model kan, nak kurus badan cucuk perut, cucuk tekak. Itu bukan. Dari segi perubatan memang betul kalau kita rasa mual, rasa macam ni takut mungkin makanan kita makan beracun. Ataupun ada angin lebih dalam perut kan, kita muntahkan diri, itu antara cara untuk hilangkan rasa loya berkenaan. Kita boleh sembuh daripada pening-pening tersebut. Jadi macam mana? Spray hidung, dia kalau kita pegang pada hadis Nabi SAW tadi, Nabi kata sedutlah air dalam-dalam kecuali engkau berpuasa. Maka kalau orang tu siram ataupun spray hidung dia dengan sesuatu dalam, maka batal lah. Apatah hadis Nabi tu sebut, bila Nabi ajar orang tu berwuduk, Nabi kata wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaima. Bersungguh-sungguhlah dalam sedut air masuk hidung kecuali engkau berpuasa. Maksudnya orang puasa jangan buatlah masuk dalam. Kalau setakat kawasan ni korek-korek hidung tak batal tau. Ni masalah zaman dulu kan, korek hidung batal, penuh hidung kan. Macam bila azan tak tahu apa korek hidung, tak batal. Ambil hidung tu makan, tu batal. Kalau buka puasa kan dalam kereta, tak ada ni batal dah buka puasa macam ni kan. Awak niat buka puasa pun sah dah. Niat untuk berhenti puasa tu pun dah sah dah. Tak perlu cari benda nak batalkan puasa. Ibulah korek hidung, korek telinga, tak batal. Kecuali batal. Tu confirm batal. Makan tak hidung batal. Saya bukan ajar benda kotor, memang kita tahu ni mana betul ijma' dia batal. Kalau dia kata yang kes korek hidung ni tak ada siapa kata batal korek hidung. Tak ada pergi sibuklah korek hidung nak batalkan puasa. Dan kereta hisap tak hidung tu batal. Okey, baik. Bab muntah ni kalau saya buat tajuk dia memang muntah ni kadang cara untuk hilangkan loya. Jadi kalau orang tu sengaja muntah, kalau dia tiba-tiba termuntah, tajuk lain. Dia sengaja muntah, maka batallah puasa dia. Kerana dalam hadis Nabi SAW, orang-orang yang dijengkalkan oleh muntah, mana muntah terpaksa. Muntah tu yang tak terkeluar, maka tiada salah. Tapi kalau dia sengaja muntah, maka dia kena qada. Nabi kata man dara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un. Barang siapa yang dicocok atau dipaksa oleh muntah tu nak terkeluar, bukan dia yang nak, maka tiada ke atasnya qada. Puasa dia masih valid. Wa man istaqa, barang siapa yang sengaja muntahkan diri, falyaqdi, dia kena qada. Okey, ketiga, haid dan nifas. Bila datang haid dan nifas, maka automatik wanita yang sedang berpuasa terbatallah puasanya. Hatta walau 1 saat sebelum azan maghrib berkumandang. Cuma semalam siapa tanya soalan kat saya? Semalam dekat kota guru, dia kata saya sibuk masak. Saya sekian. Lepas tu bila lepas maghrib dah buka puasa, saya mandi, perasan rupanya ada haid, darah haid keluar. Nak kira macam mana? Saya kata apa yang akak tahu? Kalau nampak air darah tu keluar, akak rasa keluar ketika sebelum maghrib tadi ke selepas maghrib? Dia sebenarnya perempuan tu tahu. Dia boleh jangkakan. Kalau rasa nak bersalah, then better qada puasa hari berkenaan. So, walau 1 saat kan datang haid tiba-tiba azan, tetap awak punya puasa hari berkenaan tidak terkira. Awak kena ganti balik. Dia bila datang haid seorang wanita atau keluar darah nifas. Darah nifas ni darah yang keluar mengiringi kelahiran. Okey, 1 juzuk daripada siang Ramadan. Tak kira pada awal ke akhir. Maka dia telah dikira berbuka dan dia kena qada puasa dia.
Dan kalau dia puasa juga tidak sah. Dan Nabi SAW pernah sebut, bukankah bila datang haid seorang wanita, dia tak solat dan tak berpuasa, mereka kata bahkan ia, maka itulah kekurangan dari segi agama. Okay, dalam hadis yang lain Nabi kata, tamkuthul layaliya ma tusalli, engkau diam beberapa malam kau tak solat, wa tuftir fi ramadhana, dan kemudian engkau akan berbuka pada bulan Ramadan. Ini adalah kekurangan pada agamanya. Datang perintah untuk mengqada puasa ni, bila seorang wanita tanya Aisyah radhiyallahu anha, dia kata kenapa golongan wanita kena qada puasa tapi tak qada solat. Ketika dia cakap macam tu, Aisyah terus kata pada dia, aharuriyatin anti, kau ni haruriyah ke? Sebab haruriyah ni golongan khawarij yang diorang akan sibuk ikut Quran tapi tak tengok sunnah, atau tak nak dengar penjelasan para sahabat. So bila dia cakap macam tu, Aisyah terus tergejah, engkau haruriyah ke? Lalu perempuan tu kata tak, dia kata aku cuma nak tahu saja, aku nak tanya. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata, dahulunya kami ditimpa perkara itu, datang haid atau nifas, dan kami diperintahkan qada puasa, kami tak diperintahkan qada solat. Kau tahu tak jumpa dalam Quran. Ini penjelasan Aisyah radhiyallahu anha tentang perkara berkenaan. Kemudian suntikan yang bersifat makanan, dia adalah menyampaikan sebahagian bahan makanan ke dalam perut, dengan tujuan untuk pemberian makanan pada sebahagian pesakit. Ini bentuk ini dikira membuka puasa kan orang yang berpuasa, kerana masukkan dalam badan dia. Dia boleh masuk dalam saluran darah tadi kan, dia akan hantar sampai ke perut. Adapun apabila sekiranya benda tersebut tidak sampai ke dalam perut, tapi ia kepada darah, demikian juga ia akan membukakan puasa. Dan dia ganti makan makanan. Banyak orang sakit yang ditimpa dengan macam pingsan dan sebagainya yang lama, diberi makan melalui cara suntikan, IV drip ataupun glukos dan sebagainya. Maka benda tersebut dikira sebagai membatalkan. Tapi kalau sekiranya suntikan tadi pada daging, dia, punggung dia ke, macam orang kawan saya rheumatoid kan, budak-budak ni dia nak kena injek dekat tepi punggung. Saya tu kan injek dia dekat daging punggung tu, dia tak sampai, dia bukan masuk darah, dia akan masuk dalam saluran darah, dia masuk pada punggung tadi, tepi daging punggung. Maka benda tadi tidak memberi kesan apa-apa, tak dikira membatalkan puasa, sebab kita bukan menyampaikan ubat berkenaan ke dalam perut atau bahagian penerimaan makanan dia. Faham sebab tu macam vaksin dan sebagainya pun tak membatalkan. Dia cucuk sini, dia tak cucuk dalam urat, dia cucuk dekat lengan daging. Dia akan diserap ke dalam badan kita secara perlahan-lahan, bukan bersifat makanan. Kelima, persetubuhan tak ada khilaf bahawa dia membatalkan puasa apabila berlaku dengan sengaja. Adapun jika berlaku dalam kelupaan, tak sedar, puasa ke? Salah juga. Macam mana kalau terjadi? Contoh macam biasa, mungkin awal Ramadan kan, tak sedar, puasa ke? Kan? Dia lupa macam buka-buka peti ais. Kan biasa dia punya apa? Rutin ni kan. Buka peti ais, gulung kan. Betul? Kalau benda tadi macam kes kelupaan makan, dan samalah. Kalau dia kata kelupaan berlaku, memang tak batal lah. Tapi kalau dah tengah-tengah makan tu teringat, jangan teruskan pula. Termasuk persubuhan tadi. Macam mana boleh lupa? Baik. Berlaku secara lupa, maka sebagian ahli ilmu menyusulkannya dengan makan dan minum secara lupa. Bahkan memang Al-Quran Karim sebutlah. Kan memang dia kata, uhillakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan malam berpuasa, ayat 187 Al-Baqarah. Dihalalkan malam berpuasa untuk kamu bercakap pada membawa persetubuhan dengan isteri kalian. Maksudnya malam boleh, siang tak boleh lah. Malam halal, siang haram lah. Habis tu. Qada adalah wallahu alam. Ada soalan? Dia apa? Inhaler. Inhaler ni perbahasan dia kalau ikut pada mujamma' fiqh Islam, mana akademi fiqh Islam sedunia yang berpusat di Riyadh, perbahasan dibincangkan tak membatalkan. Sebab benda tu dia bukan bersifat makanan, satu.
Kedua, dia akan buka ni. Pasal benda tu sebenarnya bila orang tu punya saluran pernafasan dia jadi kecut atau tak buka, dia masukkan benda tu, dia akan kembangkan balik. Itu je, dia bukan bersifat makanan. Benda ni timbul masalah, memang dah dibahaskan oleh para ulama tentang perkara berkenaan. Sebab dia kata ada air droplet, water droplet akan masuk ke situ. Masuk ke situ dan mungkin termasuk dalam perut. Kalau kita bincang macam tu, maka orang berkumur-kumur pun mungkin ada akan masuk sedikit daripada air tadi ke dalam perut. Dan bila kumur-kumur boleh, maka kenapa benda tak boleh pula? Cuma kita problem itu bila lepas dah hampir kata bersepakat, hatta Malaysia punya Perjalanan Kuasa Fatwa Kebangsaan sebagainya kan, dah sepakat, tiba-tiba ada ustaz kita balik Mesir bawa fatwa daripada Azhar, kata batal. Kecoh kat situ je. Pada asal memang dah terima bahawa benda berkenaan tidak membatalkan puasa. Sebab benda tu sebenarnya dia panggil apa? Inhaler tu dipanggil apa dalam tu? Ada apa? Ada nama dadah tu. Tanya, betul lah dadah dia apa? Dadah inhaler tu. Steroid. Tapi benda tu sebenarnya untuk mengembangkan saluran pernafasan, bukan bersifat makanan. Boleh. Tapi saya ulang balik. Mudahwarah Kebangsaan dah setuju. Mujamma' Fiqh Islam sedunia dah setuju. Berapa tahun dulu ada daripada Mesir, tiba-tiba ada seorang syekh ni cakap macam tu. Yang ustaz-ustaz kita balik Mesir pun bawa fatwa tadi, lagakan dengan Mudahwarah Kebangsaan punya. Dan mula orang pun confuse. Boleh ke tidak? Faham? Jelas? Okey. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala berikan faedah pada apa yang kita bincang hari ini. Sebenarnya tajuk dia 23. Ni 16 kan? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 8 tajuk lagi. Yang dalam tu ada soal apa Qiyam Ramadan, ada tajuk berkenaan dengan qada, ada masalah lain, ada lagi dalam tu. Yang kita kata insya-Allah lah Allah Taala berikan pahala pada semua yang datang hari ini untuk menghadiri sedikit perbincangan kita tentang perkara ini. Ni kalau buat dari pagi dan habis kot kitab ni. Ustaz, kalau nak kita boleh sambung dakwah juga masa Ramadan. Kita buat sampai time berbuka ke meriah. Boleh jugalah, nanti macam mana. Okey. Tapi cerita dia kalau kita buat dari pagi sempat. Pagi tadi ada masalah lain. Ya tak sempat lah. Kalau kita buat pagi kan, tengah hari sekian. Boleh tempat, tapi tak sempat tak apa. Tapi apa-apa sekalipun macam ni. Mana agar benda ada soalan, hantar pada Abu Talha. Nanti kita kalau boleh jawab, kita jawab insya-Allah. Okey? Alhamdulillah, at least basic dia tahu dah macam mana cara nak puasa. Tahu kan? Puasa tahu kan? Okey. Baik. Ada soalan? Tak ada. Ada? Ya. Tanya pasal puasa, jangan pasal riba. Macam mana? Tak ada masalah. Kan saya sebut tadi, cocok skop daripada bawah, daripada mulut, dari bontot dan sekian, semua tak batalkan. Saya tahu, tapi bukan makanan. Rasa sedap tak? Masuk kan benda tu? Kenyang. Alhamdulillah. Awak makan apa? Tadi kamera masuk dalam. Kenyang perut. Mana ada? Dia bukan sifat makanan. Tapi kalau orang perlukan masuk cecair, ada masalah. Kalau dia kata dia masukkan benda berkenaan, tidak pernah ada masalah. Tapi kalau dia kena basahkan dulu, masukkan air, ada yang batal lah. Kalau dia perlu masuk cecair untuk lepaskan. Kalau tak ada. Dia benda tadi tidak membatalkan puasa. Dia ulang balik kan, macam kes yang injek pada otot, tidak menjadi masalah. Kalau masuk dalam urat saraf, ya. Terutama barang-barang tadi yang ada air sebagainya kan. Macam bila rheumatism tu dia ada air. Yang lepas tu kemudian ada serbuk tu. Kita kena campurkan serbuk tu dengan air tu. Patahkan kaca, sedut dekat sini. Doktor dah saya waktu tu. Sedut sini, tarik, masuk dalam bekas tu, goncang dulu. Kemudian pastikan tak ada buih. Kita tarik, tapi kita injek dekat punggung dia. Dekat otot punggung dia, untuk benda tu akan meresap dalam badan dia. Untuk ni masalah rheumatism dia. Okey dah kahwin. Dia biasa orang rheumatism ni biasa kahwin je. Tapi ada orang kena rheumatism dah kahwin, kena juga kan. Yang kawan kita tu, kawan saya tu budak Arab, dia kena time tak kahwin lagi. Terlangkap sampai kat mana? Kalau kahak sampai kat mulut depan ni, awak telan balik batal. Kalau dia kata masih kat dalam sana, tak ada hal. Atau tak ada hal. Masih dalam. Kalau dia kata dia bermain-main di mulut anda. Kan?
Betul? Kan betul. Kalau dah sampai sini, buang. Hatta dalam solat, kita boleh buang. Gitu? Buang. Jangan telan. Kalau dah sampai dekat kawasan tengah-tengah mulut. Kalau dalam tu lagi, tak ada masalah. Kahak tau. Jangan pula sedap ke kahak? Dia gelak pula. Betul lah. Boleh buat lagi. Sejuk tegak-tegak Soalan lain? Tak ada? Okey, kita berhenti sini. InsyaAllah nanti SWT jadikan kita ada rezeki lagi untuk bincang. Puasa? Puasa dua? Maksud dia? Dia balik. Okey. Dia balik pukul apa dia balik? Okey, abang kita sebut 30 hari puasa. Jadi, kalau orang tu puasa, katakanlah Saudi raya dulu. Dia balik dari Saudi, orang Saudi dah raya dah hari ni. Dia balik Malaysia, tiba-tiba orang Malaysia masih lagi puasa. Dia tengok jumlah hari. Kalau hari dia berpuasa tadi tak lebih 30 hari, dia ikut saja balik Malaysia, dia sambung lagi 1 hari. Tapi kalau sekiranya sampai Malaysia, kalau dia puasa juga 31 hari, dan dia tak berpuasa pada ketika balik, maka tak ada. Dia kira sebab bulan dalam Islam hanya 29 atau 30. Takkan jadi 31. Kita tengok pada timing dia puasa tadi. Dia bilang balik hari dah puasa. Cukup tak 30? Kalau baru 29, balik Malaysia tu, dia masih lagi boleh. Tapi sebenarnya kalau ikutkan sebenar, kalau dia dah beraya di sana, balik Malaysia dia dah kira tak ada dah puasa kat atas diri dia. Cuma dia tak boleh lah pergi tengah-tengah pekan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang macam, Mat, saya balik Saudi, boleh raya lah. Wahabi. Faham tak ada. Kita balik tetap masalah raya kita tunggu pada kerajaan. Yuk. Kalau 29 kena nak puasa lah. Kalau dia kata dia balik Malaysia kan, jumlah katakanlah waktu hari dia balik tu baru 29, di Malaysia kena puasa lagi lah. Sebab bulan dalam Islam takkan kurang daripada 29, takkan lebih dari 30. Kena tambah lah. Kena tambah lah. Okay? Boleh jadi macam abang kita kata. Sebab apa tahu? Katakan orang tu pergi awal, pergi puasa dekat Saudi, dia Malaysia tak puasa lagi. Ataupun dia pergi tu Saudi tak puasa lagi. Saat sini patut daripada terbang sini tak puasa. So jadi bila bilang balik hari, rupanya bila dia balik sini baru 28. Maka tak cukup lagi. Dia masih 29 atau 30. Kalau dia puasa tadi bila bilang hari tak cukup. Maka dia kena tambah sehari lagi. Sebab dia tak boleh kurang dari 29. Dan tak lebih daripada 30. Okey? Baik, wallahu a'lam. Dua tiga kali dah wallahu a'lam ni. Macam mana dia angkat tangan tu? Macam mana? Dia bukan tak boleh pergi Mekah. Maksud dia ketika dia berada di mana. Kalau dia kata dia berada di sana pun, hari dia tak cukup lagi, dia kira sehari kena tambah lagi lah. Maksud dia kalau hari dia ganti hari lain, katakanlah dia sampai Saudi, orang sana raya, so dia makan lah, tapi dia kena ganti satu hari. Kena qada juga. Baik, wallahu a'lam. 4 kali dah wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.